doakan supaya mudah-mudahan apa yang kita buat di Arafah ini menjadi yang terbaik. Yang terakhir tuan-tuan, bab yang ketiga. Kenapa penting tuan-tuan untuk kita buat analisa pada hari-hari Arafah ni? Dan kita kumpul hari ini, sebagian besar kita berpuasa ambil rahmat Allah di atas anjuran Nabi SAW. Kerana kita tuan-tuan nak dapat kedudukan. Ar-Rayyan ni bab puasa. Ar-Rayyan tu yang kata pintu syurga untuk orang berpuasa bukan disebut hanya dalam bulan Ramadan. Siapa yang biasa membuat solat sunat di samping puasa Ramadan, maka pintu Rayyan tu adalah untuknya. Yang kedua tuan-tuan nak sebut sikit kat sini. Oleh kerana kita ni tak sunyi pada dosa, salah silap kita selalu kita buat. Tak ada siapa sunyi pada hal ni. Tapi jangan saja-saja pergi buat silap tuan-tuan. Kesian kawan-kawan tak dapat pergi haji tu tuan-tuan. Kesian sungguh. Tak silap saya dulu tuan-tuan, nama ni sebab teman-teman saya yang pernah duk buat travel umrah macam Ustaz Azizul yang pernah datang juga kat sini buat tu, dia buat. Kenal sangatlah tuan-tuan dalam kalangan travel ni. Dulu dah pernah kena dah time umrah. Berapa ratus orang umrah terkena dah. Kita pun heran macam mana boleh dapat pula lesen lagi untuk buat ni. Dan ni bukan kecil-kecil anak tuan-tuan. So kurang-kurangnya paling kecil bayar untuk dia tu 36,000. Masalah ni berlaku tuan-tuan sebab tabung haji tak boleh nak kata apa. Sebab ni adalah dibagi oleh kedutaan. Kerajaan Saudi, dia akan bagi peruntukan pada setiap kedutaan di negara umat Islam ni pula. Sekian-sekian banyak jumlahnya. Mereka ni Allah akan agihkan. Travel agent ni dapat sekian berapa ratus orang. Ni dapat berapa banyak. Aku ni dapat berapa banyak. Cerita dalam surau ni tak apa nak elok lah. Panjang sangat cerita dia. Tuan-tuan panjang sangat. Melibatkan banyak perkara. Tapi nak bagi tahu pada kita, orang nak pergi haji gini, besar tuan-tuan. Bila melibatkan kecuaian ataupun penipuan kat tempat ni, Allah nak balik jumpa Allah ni, takut tak sempat dah dengan umur kita yang ada. So bagi kita yang umum ni dengar tuan-tuan, kita ni jangan bercakap pasal orang sekarang ni, hari ni nak cakap pasal kita. Apa kata Nabi SAW dalam hadis daripada Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad daripada Abu Zar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala ittaqullaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'at hasanatu hamhuha wa qaliqin nas biqulqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan iringilah perbuatan buruk kamu dengan perbuatan yang baik. Nescaya ia akan menghapuskan. Maksudnya yang baik itu akan padam yang jahat, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita dengar mari kita pergi satu persatu. Supaya kita nampak satu hasil yang lepas ini kita boleh ambil panduan untuk kita. Tapi sebelum tu saya nak baca surah Al-Fussilat ayat 34, hampir sama dalam hal ni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idfa' billati hi ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan yang datang kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kamu berbuat demikian, maka orang-orang yang menaruh rasa marah dan permusuhan kepada kamu serta merta akan menjadi salah seorang sahabat yang qarib. Ni Allah yang kawal hati manusia. Allah bagi tahu benda-benda bentuk personal. Orang masuk dekat WhatsApp, orang burukkan nama baik kita, ataupun kita tahu kemudian kata-kata di belakang. Kalau kita boleh maafkan, maafkan. Dia minta maaf, lepaskan. Jangan tak lepas. Jangan simpan. Dan itu lebih baik kata Allah, mendekati sifat takwa. Baik, mari kita tengok aja. Saya senaraikan sini beberapa perkara. Saya harap sempat kita sebut sebab ni perkara berlaku setiap hari lah hidup kita. Kalau orang tu dia tinggal solat fardu, tu dia kena bayar. Cara ni, kalau dia tinggal 2 tahun, 5 waktu, dia kena qada balik 5 tahun punya solat waktu. Cara nak buat paling senang, paling praktikal dibuat oleh orang-orang yang kembali pada Allah lepas dia sedar daripada kelalaian adalah ikut waktu. Hari ini 9 Zulhijjah, 9 hari bulan juga hari ini. Ataupun esoklah kita mulakan senang. Dah lepas dah waktu subuh dengan zuhur dan asar pun dah lepas. Esok 10 Zulhijjah kita ambil sempena hari raya haji.
Siapa yang tinggal 2 tahun solat fardu sampai sekarang tak qada, dia buat solat qabliyah ba'diyah tu berada dalam kemurkaan Tuhan, makruh. Tuhan tak suka. Melainkan qada pun dia buat, solat sunat pun dia buat, Allah suka pada dia. Tapi kalau salah satu, dia kena qada tu lebih utama. Macam orang berhutang, sedekah dia makruh hukumnya, bayar hutang tu lebih wajib. Pergi umrah pun makruh bagi orang berhutang, bayar hutang tu lebih utama. Umrah tu jadi sunat dia ke atas dia. Tu kena ambil perkiraan hal macam ni. Tu hak tu memang kena selesai dulu. So cara paling senang, esok subuh waktu dia kena buat di surau di masjid. Kenapa? Di rumah persekitaran ibadah tu tak ada, dia tak kuat. So cara dia nak buat, dia kena datang ke masjid, ke surau. Contoh datang ke surau Ikhwan, dia datang awal sikit. Pukul 5 suku dia dah datang. Atau 5.30 lah datang. Datang-datang dia terus buat qada subuh. Dia nak buat tahajud, dia buat lah. Tapi qada tu utama dia buat. Lepas tu dia nak ambil juga dapat buat solat sunat sebelum subuh, solat sunat fajar. Nanti orang buat qabliyah zuhur, dia datang zuhur, waktu tu dia buat qada. Orang buat qabliyah zuhur, dia qada zuhur. Nanti bila orang buat sunat asar, dia qada asar. Orang buat qabliyah maghrib, dia qada maghrib. Orang buat solat qabliyah isyak, dia qada isyak. Cukup 10 hari bulan Julai tahun 2023 tahun depan, dia tahu dia dah qada 1 tahun punya solat. Ni kaedah paling baik. Demikian siapa yang tinggalkan puasa, fidyah tu wajib dia bayar. Jangan duk kira yang lain-lain lagi. Kalau mati keluarga, ayah kita tuan-puan, tanya dulu kat mak kita. Kita ni pun sama. Kalau kita tak habis lagi bayar fidyah puasa, kena tulis atas tu. Sebab nanti bila kita mati, harta nak difaraidkan, lebih utama apa kata Allah? Bayar dulu hutang ayah. Termasuk hutang ayah dengan Allah seperti puasa. Ayah tinggal 2 tahun. So 2 tahun fidyah kena bayar. Tapi untung negeri Selangor ni dia ada bentuk lamsam. Kalau ikut takwa, kita kena kira ikut jumlah hari. 1 tahun tu berbeza dengan tahun yang berikutnya. Tinggal 10 tahun, kena kira 10 tahun tu tahupan, tiap-tiap satu tu kali dengan 10. 1 hari tu kali dengan 10. Tapi kalau ikut cara kaedah dalam mazhab Syafi'i juga yang dipakai oleh pejabat zakat Selangor, dia lamsam. Dia tak kira 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, dia tak kira macam tu. Dia ambil hak 10 tahun tu dia tinggal, bayar yang tu je. Kalilah 1 hari itu 1 cupak dengan nilai duit. Cupak berapa? RM1.60 contohnya. So RM1.60 tu kalilah tuan-tuan. Dengan jumlah tu, dapat jumlah tu, maka bayar. Bagilah kepada orang susah. Bayar tu lebih utama. Bukan nak cakap bab ni, tapi nak cerita betapa pentingnya Arafah ni kita ambil untuk kita kenal kesalahan kita. Dah habis bab tu, ni apa kata Nabi? Iringilah kejahatan dengan kebaikan. Tak cukup takat datang untuk semayang. Tengok kebaikan apa boleh kita buat. Tengok tuan-tuan puan, rehal ada duduk kat bawah, ada duduk kat sana sini. Orang ambil baca, orang tak sempat nak letak. Ambil sikit masa atur. Niat nak apa? Nak bagi rumah Allah ni nampak elok. Itu saja Allah bagi kebaikan. Sebulan sekali jumpa dengan AZK surau Ikhwan ni, bagi tahu saya dengan adik-beradik saya pakat 2-3 orang, kami nak jadikan surau Ikhwan ni pada setiap 20-30 hari bulan kami akan datang untuk bersihkan. Boleh? Surau mana tak seronok, masjid mana tak seronok, bersihkan tandah-tandah yang ada. Tapi ambil kaedah Syekh Muta'awali Sya'rawi, salah seorang ulama hebat Mesir, ulama tafsir. Hebat tuan-tuan. Kitab dia pun hebat, tentang tafsir dia hebat. Apa dia buat tuan-tuan? Dia dengar dia orang puji dia waktu dia nak keluar. Tuan, saya kembali kepada Allah sebab saya dengar tafsir tuan. Dia dengar je macam tu, dia takut hati dia berbunga. Driver hak bawa suruh berhenti kat mana-mana masjid yang dekat. Sampai kat dalam masjid tu dia buka terus jubah dia. Dia buka kain dia tuan-tuan, tinggalkan seluar celana dia pakai, seluar katok tu, bawah lutut tu, dengan t-shirt, pergi ke tandas, cuci tandas. Ya Allah, banyak dosaku. Mereka memujiku bukan aku, ya Allah. Mereka memujimu yang bagi pada aku ilmu untuk aku sampaikan. Sebenarnya mereka memujimu, ya Allah. Sambil cuci tandas. Ambil peluang tuan-tuan. Orang macam kita ni patut sangat kita buat. Raya korban ni, korbankan semua perangai kita yang tak elok tuan-tuan. Korbankan. Mari kita tengok tuan-tuan, saya sebut cara teratur sikit kat sini. Mana kita sempat lah, ada 10 perkara sini, saya akan cuba sebut. Yang pertama, jika kesalahan kita itu membicarakan tentang keburukan orang,
maka atasilah balik dengan iringi kebaikan dengan menyebut kebaikan dan kebajikan yang dilakukan oleh orang tadi di hadapan orang. Sekarang WhatsApp mah. Apa kata Nabi? Zuhurul qalam, tersebarnya qalam. Qalam ni kerti tulisan. Type, hantar ke orang. Hak tu tersebar, fitnah. Maka jalan nak atasi, hantar benda-benda yang baik-baik. Bukan tentang dia aja. Kebaikan-kebaikan apa je yang kita tahu tuan-tuan tentang orang, masukkan dia. Atasi benda tu supaya nanti Allah padam kesalahan kita di padang mahsyar. Allah, saya selalu tengah tuan-tuan. Tuan-tuan ni orang lama-lama, saya tengok umur 40 tahun ke atas. Tuan-tuan pernah duduk sekolah menengah. Pernah tuan-tuan buat dulu dekat sekolah menengah kita duduk dulu, orang kena public caning. Dengar tak? Kena rotan ke atas pentas. Budak tu kena rotan tuan-tuan, kalau dia tahan, dia paling popular lepas tu tuan-tuan. Lebih popular daripada head boy, lebih popular pada ahli sukan lagi. Lepas pada tu, kalau tahan, kalau tak tahan, lari terus daripada sekolah. Sekolah satu, sekolah seronok. Tapi tuan-tuan, kat padang mahsyar bila Tuhan buka malu kita, datuk nenek sebelum kita tengok, anak cucu selepas kita tengok. Sebab tu digambarkan ketika malu seorang tu dibuka di padang mahsyar, dalam gelap apa dia buat. Ni kita ni, saya ni, ahli surau, ahli masjid duk mengajar, Tuhan tunjuk perangai kita di belakang yang orang tak tahu. Apa kita buat? Dalam bilik air duk sorang-sorang, apa kita buat? Tuhan tunjuk. Cair, tanggal, isi di muka ni. Di bumi akhirat tumbuh semula. Punya tak tahan malu tu ditunjukkan. Tapi ni nak cerita ni, bagaimana nak padam? Allah kata atasi semula kejahatan kamu dengan buat baik. Kerana baik itu akan padam, tutup kesalahan kamu dia dibuka di padang mahsyar. Ambil barakah Arafah. Kita kenal diri kita. Jika keburukan itu berupa sesuatu yang kita suka mencela orang, duduk je suka kritik, suka sindir, buat keluar kata-kata yang pedih. Orang tu gelak tapi hati punya menahan. Ada orang jenis macam tu. Jenis mulut tak ada insurans. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bergurau dengan anak kita pun. Kita gurau satu benda, anak kita gelak. Tapi kita gurau benda yang sama dengan anak yang lain, tiba-tiba dia tak gelak. Kenapa? Dia ada perasaan. Dia kena teruk dah di sekolah dengan cikgu, dengan kawan. Balik rumah dengan ayah pun kena juga. Dia jenis tak berapa nak dapat pergi jauh macam abang dia. Kecerdikannya tak macam abang dia. So dia ada inferior. So kita kena ambil perkiraan. Itu pun tak boleh tuan-tuan. Sebab tu bila Rasulullah duduk tuan-tuan dengan para hamba makan, yang masuk Islam ni masih hamba lagi di kalangan orang Islam. Rasulullah duduk makan dengan dia orang. Cara Rasulullah tolak makanan, ambil makanan, bekas dia orang ambil. Sampai dia orang terasa bahawa mereka bukan hamba. Duduk depan Nabi itu rasa bukan hamba. Macam mereka tu orang merdeka. Ni hebatnya. Setiap orang Rasulullah ni, orang ada personal touch dengan Nabi. So kita kalau nak warisi sifat Nabi je kena begitu. Cara nak buat, lama-lama tuan-tuan dia begini. Kita nak faham. Bila mana kita selalu memberi, tiap-tiap subuh kita bagi. Ada je peluang tuan-puan, kawan-kawan kita minta, kita bagi. Ada peluang kata surau ni nak minta tambah untuk apa-apa, kita bagi. Bila mana pemurah dah duduk dalam hati kita, dengan sendirinya bakhil akan tarik diri. Begitulah maksudnya. Bila mana sifat suka meraih tetamu, suka raih orang, suka memberi makan, jamu makan, suka tolong orang, dengar je terus bawa kereta dibaling, tak boleh pergi kita bagi bantuan. Kalau boleh pergi kita pergi tuan-tuan. Dengar je ada rumah orang tua-tua, kita pergi. Kenapa? Mak ayah kita dah tak ada, kita raihlah rumah orang tua-tua ni, niat untuk mak dan ayah kita. Bila mana sifat meraih macam tu, merakyat tu ada kat diri kita, maka dengan sendiri selfish, pentingkan diri akan keluar tinggalkan kita. Bila mana tenang masuk dalam diri kita dengan banyak zikir dan selawat, maka kusut, resah akan tinggalkan kita. Begitulah keadaan-keadaan yang lain. Sebab tu kita dianjurkan sangat. Tu saya sebut tadi tuan-tuan, cara nak jadi baik ni ingat 3 perkara. Pertama, cari sahabat yang baik. Kawan ramai tak apa, sahabat kena ada. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang alim, bagi dia kenal kita. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rezeki tuan-tuan, tuan-tuan berjalan tuan-tuan, tuan-tuan pergi semayang kat masjid. Jangan semayang kat R&R. Tuan-tuan keluar sikit daripada tol tu. Kalau nak pergi ke utara tuan-tuan kan, banyak laluan. Nak pergi ke pantai timur banyak, nak pergi ke selatan pun banyak. Keluar je daripada tol, cari masjid. Cari masjid tuan-tuan, semayang kat masjid tu. Kita nak buat jamak qasar tak ada masalah. Habis dia semayang, pergi jumpa dengan imam tu. Imam, Ausi ni, kalau orang soleh dia kata Ausi ni nasihatkan saya. Tapi kalau kita pergi, kita kata je kat dia, Tuan, doakan saya. Tuan-tuan tengok dia angkat tangan doa tuan-tuan, bukan benda dia reka-reka. Dia doa betul dengan hati dia.
Lebih-lebih kalau kita bawa anak, kita bawa cucu, tuan-tuan. Tuan-tuan singgahlah. Bagi dia kenal, tuan-tuan. Bawa je, tuan. Tolong nasihatkan anak saudara saya ni, cucu saya ni, kita tinggalkan sekejap. Dia duduk kat budak tu, dia sentuh kepala dia. Tangan dia yang baik, yang rajin baca Quran, yang membaca Quran, yang memimpin orang salat, tuan-tuan. Lagi-lagi kalau kita kenal ustaz-ustaz di kampung kita, kalau kita balik ziarah dia, tuan-tuan, tengok muka kita, tuanlah, sebab tuanlah saya kenal alif bata, sebab tuanlah saya tahu sembahyang bagaimana. Ustazah, sebab ustazah lah saya berjaga aurat saya sejak dulu. Sebab ustazah lah saya tahu macam mana nak hormat mak dan ayah saya. Ustazah, doakan saya, bagi dia ingat kita dan kenal kita sampai hari dia mati, supaya kita mudah-mudahan beroleh syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Buat je sebab ada peluang untuk kita ziarah, tuan-tuan, buat. Yang ketiga, orang yang kejahatannya suka melayani klip-klip foto. Ni dekat internet. Kalau itu di antara lumrah kita, suka tengok, maka atasilah balik, ambil anjuran Nabi tadi dengan tengok klip-klip yang baik-baik. Kuliah, sebarkan pula kuliah tu, share pula dengan kawan-kawan yang lain. Ataupun Quran, tengok sampai akhirnya Quran tu menjadi kegemaran kita yang kita suka baca. Ni cara kita atasi. Yang keempat, jika keburukan itu orang yang suka menyakitkan hati orang tua dia. Mak kau boleh waktu lain boleh tak? Asyik-asyik call waktu ni, orang tengah kerja ni. Satu, bila dah balik ziarah mak pula sampai kampung, elok nak balik mai ke Selangor ni, mai ke Selayang ni, mak kata baik-baik bawa. Ni hujung-hujung minggu ni kereta banyak orang balik. Tahulah mak tu duduk kampung jaga. Mulut ni menyakitkan hati je mak. Mak minta tolong sekali buat, sampai 3 kali dia minta tolong. Bagi tahu sekali boleh tak? Senang nak buat. Ni sampai 3 kali nak buat. Letih lah. Tu, kata-kata macam tu. Hak tu tuan, kalau luka beratlah nak balik jumpa Allah. Ahli surau ni, ahli mengaji ni, tapi benda tu tak selesai. Tuan-tuan balik kali ni, tuan-tuan, kalau ada peluang, tuan-tuan atasilah balik. Saya tengok orang-orang baik-baik, tuan-tuan kan, dia, kalau kita ni ada hati macam tu, memang kita tak boleh tahan. Katalah mak kita kata kat kita dah umur macam ni, mak kita dah 80, 70, dia ingat kita ni macam dulu, dia tu ingat kita macam dulu. So kita ambil segi doa je lah. Dia kata baik-baik bawa tu tahu kereta, daripada kita kecil sampai sekarang tak habis-habis doa tu. Kereta banyak ni, kita takut dia tu. Bila mulut kita dah keluar perkataan tak baik dekat dia, mak tu jaga diri, mak tu duduk di kampung, lepas tu nak bawa kereta tak boleh dah. Apa hal ni Sabri? Mak engkau nasihat engkau, doakan engkau, yang kau apa hal? Balik tuan-tuan. Mak, apa hal? Tinggal barang ke? Tak ada mak. Tadi tu tercakap kat mak, kat tinggi sikit suara, tak apalah kamu penat. Mak tu pula nak jaga kita. Tak mak, memang Angah tak boleh cakap kat mak macam tu. Memang Angah salah. Angah minta maaf. Kena atasi tuan-tuan, kejahatan tu. Kena atasi. Lepas tu saya selalu pesan kat diri saya dan anak-anak saya, tuan-tuan. Saya belajar dengan orang-orang, tuan-tuan, yang saya heran, tuan-tuan, orang ni macam mana Allah bagi rahmat kat dia. Rupanya, tuan-tuan, dia ada satu benda yang Allah pimpin sungguh dia. Antara macam, tuan-tuan, dia pesan, dia kata apa? Kalau nak minta maaf dengan orang, khusus dengan orang yang dekat, dengan mak, dengan ayah, kan, dengan isteri, dengan suami, jangan sebut macam ni. Yang selama abang duduk dengan yang ni dekat 30 tahun dah, abang nak minta maaf dengan yang lah kesalahan abang. Tuan-tuan akan dengar isteri kita kata apa? Tak adalah bang, yang lagi banyak salah. Habis gitu. Maaf tak ada, apa pun tak ada. Habis macam tu je. Minta maaf dengan mak, dengan ayah. Mak, ni Along balik ni, raya haji ni, Along nak minta maaf dengan mak, ujung rambut sampai ujung kaki. Mak kata apa? Yalah, mak maafkan. Selesai? Tak selesai, tuan-tuan. Tak selesai. Pasal kita mendahului mak kita. Kita tanya tak dia? Ni yang orang soleh dia kata apa? Patutnya jumpa mak, suami jumpa isteri, isteri jumpa dengan suami kata macam ni. Mak, sepanjang mak besarkan saya sampai sekarang, ada tak mak simpanlah hati mak lagi kalau mak duduk sorang-sorang, mak teringat ke Angah, mak rasa ada Angah buat sesuatu yang tak baik dengan mak. Tuan-tuan akan dengar, tuan-tuan, mak kita akan bercakap pasal kita tanya dia. Sebab tu isteri tanya suami, bang, sepanjang kita hidup ni, Noh rasa banyak salah dengan abang. Kalau ada apa-apa yang abang rasa tak senang dengan Noh ni, abang sebutlah bang sekarang ni. Saya pernah sebut ke isteri saya, tuan-tuan. Saya kata kat dia, Noh,
Nur bersalin 9 orang anak ni. Setiap kali Nur bersalin, abang tak ada tepi Nur. Duduk kat sepadan Indonesia, beraya dengan orang, niat dakwah lah, tapi abang rasa abang salah, abang tak ada tepi Nur. Dia kata apa saya? Tak adalah bang, Nur lagi banyak salah. Itu saya kata, kalau kita kata macam tu. Lepas tu saya kata kat dia macam ni, tak, cuba dengar betul-betul. Berapa kali bila Nur bersalin, Nur lah jadi ayah, Nur jugalah jadi mak, Nur jadi suami, Nur jugalah jadi isteri. Memang bang, kalau Nur nak sebut banyak lagi, hang pula dah. Tadi dia kata tak ada. Retinya apa? Benda tu ada, dia menyimpan. Tu saya kata lebih baik tuan-puan buat ni tu. Tuan dengar Saya ada guru saya, Ustaz Nasuha, yang dulu almarhum dah, Masjid Al-Ihsan, Subang Jaya. Dia seorang pendidik yang baik tuan-puan. Anak-anak dia pun jadi orang baik. Cuba saya nak sebut tuan-puan. Dia kata minta maaf dengan anak. Minta maaf dengan anak. Saya nak sebut sempena ni, tausiah Arafah ni, supaya kita kenal. Kalau Nabi Adam tuan-puan, dia berdoa dengan Allah, Rabbana zalamna. Kita nak sebut kat kita ni. Anak saya tuan-puan, dia nak kahwin. Umur 25 tahun dululah, dah sekarang kat 40 lah. Saya jumpa dengan dia. Pasal Ustaz Nasuha ni kata minta maaf dengan anak sendiri. Saya pun panggil dia, saya kata Muaz akan tinggalkan rumah ni. Muaz akan tinggalkan ayah, tinggalkan umi. Muaz bina hidup Muaz yang baru dengan wanita yang dah dipilih. Kalau dah rezeki, Muaz akan dapat anak. Saya nak pesan satu, jangan Muaz lepaskan rasa tak senang Muaz dengan ayah, dengan umi, pada isteri, dengan anak Muaz. Jadi kalau ada sesuatu yang Muaz rasa tak senang dengan ayah, Muaz keluarkan sekarang. Ayah nak minta maaf. Saya tengok dia diam. Saya duk perasan satu tuan-tuan. Tuan tengok ni. Saya kena berdiri tunjuk. Ni ada seorang anak saya depan ni. Dia lah saya duk perasan. Bila saya peluk je dia, tangan dia duduk macam ni. Dia tak angkat tangan pun peluk saya. Tuan-tuan kena perasan tuan-tuan, tengok benda macam ni. Tapi bila saya tengok mak dia peluk dia, dia angkat tangan dia peluk mak dia. Tapi saya dia tak hak. Duduk macam ni je. Bodohlah saya, saya tak perasan. Bodohlah saya ni. Takkan tak perasan dengan mak dia angkat dengan saya tidak. So saya pun jumpa dengan dia dekat dia nak kahwin hari itu, lama lah. Saya kata kat dia, kalau ada apa-apa luahkanlah. Tu saya tengok dia diam, tapi tengok mata dia dah bergenang air mata. Reti dia duk tahan tu. Saya kata Muaz keluarkanlah. Lepas tu dia pun kata, ayah ingat tak waktu Muaz umur 17 tahun? Ya Allah, lama sangat kau simpan ni. Ni dah umur 25. Muaz waktu tu balik nak makan tengah hari. Muaz tak duduk asrama macam adik-adik. Duduk dia balik nak makan, ayah ada di rumah. Biasanya tunggu ayah nak angkat tangan doa baru kita makan. Tapi hari tu Muaz lapar sangat. Muaz doa, Muaz terus angkat. Tak sempat sampai lagi kat mulut Muaz, ayah tampar tangan Muaz berterai nasi kat atas meja ni. Saya pun tak ingat dah. Punya kasarnya kita. Bersepai tuan-tuan. Malu ayah Muaz ayah. Malu ayah. Adik-adik semua tengok ayah buat kat Muaz macam tu. Rupanya dia tak angkat tangan tu hak tu. Lepas tu kita tuan-puan, waktu tu syaitan mula nak masuk dah. Kalau kita nak kata kat dia, alah yang tu pun nak ingat. Nak ayah sebut apa Muaz pernah buat dekat ayah. Panjang cerita tuan-tuan, tak habis lah. Saya pun kata dah kita yang buka sendiri cerita. Saya pun tuan-puan bangun pada kerusi saya pergi duduk tepi dia. Saya kata Muaz, memang ayah salah. Mengaku ya tuan-tuan. Memang ayah salah. Tak patut buat kat Muaz macam tu. Saya pun hulur tangan saya nak salam dengan dia. Hulur. Dia bangun, dia terpa, dia menangis atas bau ni. Muaz sayang ke ayah. Saya terima kasih betul pada tunggu saya ni tuan-tuan. Masya Allah. Dia ni orang baik-baik. Dia sebut benda yang tak ada dalam kitab. Atas kebiasaan laluan hidup manusia. Macam mana kita nak susuli kejahatan tu dengan kebaikan. Sempena tausiah Arafah ni tuan-tuan, ambillah pula. Baikilah tuan-tuan diri kita ni. Dengan Allah satu bab, dengan manusia ni. Di akhirat tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Kalau isteri tu tahu suami berdosa dengan dia akan minta pahala suami tu. Tersangkut nak pergi syurga ni. Jangan anggap kecil tuan-tuan. Sebelum mati leraikan. Mana boleh maafkan. Boleh lepaskan. Ni kalau kita kumpul anak-anak kita tuan-tuan ni, esok lusa ni dia orang balik ke tuan-tuan kan? Panggil tiap-tiap seorang tu tuan-tuan. Sebut cara umum, panggil tiap-tiap seorang. Kalau kita tuan-tuan tak boleh nak dengar anak kita lepas, luahkan, kita sendiri luahkan. Semua kesalahan anak-anak dengan ayah dah lepaskan. Tak simpan sikit pun. Ayah redha dengan kamu semua. Pesan kat isteri, perempuan yang ikut kat sini ni, balik rumah,
Antara sifat ibu yang baik adalah dia lapaskan, dia redha ke anak dia tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam sebelum tidur. Ya Allah, Engkau bagi kat aku 5 orang anak, sebut nama-nama ni. Dengan dia ni, Ya Allah, aku redhakan dia. Dengan anak yang kedua ni nama sekian, aku redhakan dia. Dah habis sebut kelima-lima, dengar ni, tak habis lagi ni. Dah habis sebut redha kelima-lima ni, maka kata begini, Ya Allah, seperti mana Engkau janjikan melalui lidah Rasulmu, redha Engkau atas redha ibu dan ayah. Aku redhakan mereka. Aku minta Engkau, Ya Allah, redhalah Engkau akan mereka. Ni cara kita nak atasi balik tuan-tuan hal-hal yang berbangkit. Mudah-mudahan mereka jadi orang-orang yang soleh di belakang kita, menjadi pemberat timbangan ketika hari menghadap Qadi Rabbul Jalil. Boleh tuan ni? Saya nak pergi sikit-sikit lagi je. Saya dinasihatkan berhenti pukul 6.45. Tuan saya boleh sikit lagi ni? Okey tuan-tuan ni, kalau ada macam tu tuan-tuan jangan minta maaf tau. Saya nak pesan sangat-sangat. Tapi kalau kita yang dah tahu cerita ni, kita maafkanlah. Tapi kalau kita masih ada tuan-tuan, ayah ni panggil anak-anak semua, bagi tahu tu pergi jumpa dengan Umi, jangan minta maaf dengan Umi, tanya kat Umi, Umi ni Alung ni, Alung duduk kat rumah dengan Umi, Alung tengok Umi kadang-kadang marah kat Alung, kadang-kadang seronok, kadang tak seronok. Umi ceritalah kat Umi ceritalah apa yang Umi simpan lagi kat Alung ni, yang Umi tak senang hati Umi dengan Alung. Dan kita bila anak kita tanya, jangan kata tak ada, cerita tuan-tuan. Kalau tidak, baik kita redha dan maafkan. Tapi kalau duduk sorang-sorang, duduk teringat lagi, panggil anak tersebut. Kalau ayah ada, baiklah ayah yang sebut. Okey tuan-tuan. Yang seterusnya, yang kelima, jika keburukan itu memutuskan silaturahim, maka kita berbuat buruk kepada saudara kita, khususnya yang ada hubungan darah daging, maka iringilah kebaikan dengan berbuat baik semula kepada mereka. Termasuklah dengan kawan-kawan, dengan jiran. Tuan-tuan, kita duk pergi umrah dah tuan-tuan, setahun sekali pergi. Datuk Ustaz Daud Cik Ngah, dia kata sebaik-baik pergi umrah ni tuan-tuan 4 tahun sekali. Barulah keinginan nak buat umrah tu besar. Nak duduk depan Kaabah tu besar. Nak solat 5 waktu di masjid tu besar. Nak datang awal tu besar. Macam itulah. Nak ziarah masjid Nabi tu besar. Nak lalu depan makam Rasulullah tu bagi salam kat dia tu besar. Nak iringi bawa jenazah tu besar. Baru semua benda kita nak buat bila pergi 4 tahun sekali. Tapi nak pergi setahun sekali, silalah, kalau ada duit tak ada masalah. Tapi kita mampu buat macam tu. Jangan duk cari syarik korban kat mana nak makan. Jangan duk cari daging unta kat mana. Tuan-tuan, saya nak sihatkan semua, saya dan kita semua. Maksudnya apa dia cerita ke sini? Atasi keburukan tu, hantar saudara-saudara kita yang nak pergi umrah pun payah, tak usah kata nak pergi haji. Hantar tuan-puan kat duit kat dia, tuan-puan bagi tiket. Kita kata apa? Pak Long ni lah duk jaga saya daripada dulu kecil. Saya nak bagi yang lain tak ada. Saya nak hantar Mak Long dengan Pak Long ni pergi umrah besar tuan-puan. Dia orang pergi, dia orang untuk kita. Dia orang pergi buat tu tuan-puan lebih pada kita buat lagi. Bagilah ruang dan peluang untuk mereka yang buat macam tu. Hantar tuan-tuan guru kita yang pernah didik kita tuan-tuan di kampung lu. Susah hidup dia tuan-tuan kan. Hidup ala kadar, tapi dia tak pernah meminta, dia redha aja. Tapi kita buatlah kebaikan yang boleh kita buat. Dia nak cerita macam itulah cara kita buat. Lebih-lebih kepada orang yang kita putuskan silaturahim, adik-beradik kita, buat kebaikan semula. Tuan-tuan kalau balik ke rumah, balik kampung, ziarah mak ayah, kadang-kadang mak ayah ni dia tengok kita, dia seronok sebab kita jarang jumpa. Hak duk jaga dia tu, Allah. Saya pernah lah tuan-puan, seorang kawan ni jumpa dengan saya, dia cerita apa, saya tak tahu nak buat macam mana. Dia kata, saya jaga mak 15 tahun ni, dia kata. Tapi mak ni mungkin dah kerap tengok kita. Saya terasa bila adik-beradik balik, bagi hadiah kat mak tulis tengok kat kita. Tengok, Alang tu tahu jaga mak macam mana. Tengok bawa hadiah. Hang bagi apa kat mak? Saya nak bagi apa lagi ustaz? Hidup saya bagi kat mak saya. Cuti pun tak boleh bagi mana. So kita bila balik kampung, dengar ni. Ni kaedah. Kita bila balik kampung, tengok adik kita jaga mak, Kak Long kita ke, dia duk jaga mak kita. Bila balik kampung, tuan-puan, kita bagi tahu kat Kak Long, biar kami jaga mak ni, Jumaat, Sabtu, Ahad ni kami balik ni, biar kami jaga mak 3 hari ni. Ni Kak Long, kalau dia tu orang utara tuan-puan, hantar pergi Langkawi. Kalau orang Perak, hantar pergi Pangkor. Kalau orang Johor, hantar pergi Tioman. Contohnya, kita kata ni, ambil duit ni, kami dah tempah dah hotel kat Langkawi. Kak Long bawa anak dengan suami semua, Kak Long pergi duduk Kak Long 3 hari duduk sana. Pergilah Kak Long cuti, biar kami pula jaga mak. Baru kita tahu macam mana jaga mak tuan-puan. Mak panggil kita sekali tak apa, panggil 2 kali, kita dah start dah. Panggil kali ketiga, nak apa lagi?
Kak Long jaga 15 tahun. Kita 3 hari baru rasa atasi balik keburukan kita tu. Hantar Kak Long pergi cuti, kesian dia. Nabi cuti mana pun tak boleh duk jaga mak dia. Ni cara kita atasi keburukan dengan buat kebaikan. Buatlah tuan-puan. Dan benda apa yang kita rasa kita boleh buat baik tuan-puan pada manusia ni, buatlah. Yang keenam, jika keburukan tu sering duduk lama di kedai-kedai kopi. Dulu tuan-puan kan, duduk kat kelab, Allah dia tahu kisah lama hidup kita ni. Jadilah diri kita orang yang suka duduk di masjid lebih lama, ngadu dengan Tuhan tuan-puan. Masa-masa umur kita dah sampai 60 tahun, tak ada alasan lah tuan-tuan. Kita kadang kita keluar ataupun tergamak, kita keluar habis mayang, sapu punggung terus keluar. Kalau ada malaikat duduk kat pintu, malaikat tu tegur kita, hang lebih kaya pada Allah ke? Sampai tak minta langsung dengan Allah ni. Ambillah sikit masa, lebih-lebih lagi maghrib dengan isyak tuan-puan, duduklah. Kita buat subuh, kita buat. Tapi habis maghrib kita balik, isyak buat kat rumah. Sayang, syaitan tak bagi kita dapat darjat. Darjat apa? Orang yang dapat tunai solat berjemaah isyak dan subuh, maka Allah cabut daripada wajahnya kemunafikan. Allahu Akbar. Allah cabut munafik daripada wajahnya. Orang yang boleh istiqamah solat isyak dan subuh. So kalau datang dia tuan-tuan maghrib di masjid, duduklah sekejap. Terlena waktu imam ataupun ustaz yang mengajar pun tak apa. Nak dapatkan isyak, nak dapatkan darjat tu. Jika keburukan kita gemar menghabiskan masa melayani TikTok, FB dan sebagainya, tuan-puan, ambillah masa kita untuk dapat kita membaca Al-Quran, baca kisah orang soleh, dengar kuliah-kuliah yang memberikan manfaat bagi diri kita, atau yang kita kurang selama ni seperti tajwid dan sebagainya yang boleh kita belajar, boleh kita interaksi sekali, maka kita tak mengantuk untuk kita tengok. Dan jika kita tahu tuan-puan, kita orang yang memang susah nak datang ataupun nak bangun awal, keburukan kita ialah kita suka layan TikTok, FB ni, walaupun tidur pukul 10 tapi handphone duk kat tangan. Akhir-akhir tidur pukul 12, betul-betul punya tidur. 2 jam duk layan tu tak sedar. Maka tuan-tuan atasilah segera. Kalau kita nak macam tu, caranya letak je handphone tu jauh daripada diri kita. Belilah jam yang ada alarm. Murah tuan-puan, berapa belas ringgit je. Dia punya bunyi, jiran kiri kanan boleh bangun. Beli jam tu tak tepi tu tuan-tuan, untuk kejut kita bangun. Sebab handphone ni walaupun kita cuba tak alarm, kalau kita tak bangun sampai 3 pagi, pagi keempat kita tak sedar walaupun dia bunyi kuat. So ambil jam loceng, kita tekad betul-betul sempena raya korban ni tuan-puan, kita korban perangai yang tak elok. Atasi keburukan kita dengan buat kebaikan supaya Allah tutup kejahatan tu dibuka di hadapan Allah nanti. Dan yang terakhir tuan-puan, jika keburukan itu kita bersifat selfish, rasa keakuan kita hebat, maka pergilah, iringilah kebaikan itu dengan berkhidmat di rumah-rumah Allah, rumah anak yatim, sekolah tahfiz, rumah orang tua-tua. Berilah masa, tenaga, wang ringgit kita di tempat-tempat tersebut. Mudah-mudahan Allah redha kembali akan kita. Ada orang yang mak ayah dia mati, dia pun tak tahu mak ayah tu ampunkan dia ataupun tidak. Tuan pergi je tuan-puan, rumah orang tua-tua, tanya penguasa, dia panggil penguasa rumah orang tua-tua ni, tanya kat dia, kata, sini ada tak orang tua-tua yang tak ada siapa mai tengok? Dia kata ada 3 orang. Anak pun tak tahu mana, ni pun orang mari hantar. Kita tahu kan, ambil dia tu terus jadikan mak angkat, ayah angkat kita. Kita niat, ya Allah, ni pahala untuk mak dan ayah aku yang pernah aku berdosa dengan dia dulu, dan aku tak tahu mereka redha dengan aku ataupun tidak. Tak mau bawa balik ke rumah, tak apa, tapi pergilah tengok dia selalu. Panggil dia ayah, panggil dia mak. Besar tuan-tuan, besar pahala kita. Termasuk rumah anak yatim. Tuan-tuan pergi, saya cerita terus terang tuan-tuan, saya jadi penasihat berapa sekolah tahfiz ni. Ada sekolah tahfiz tu, memang ustaz-ustaz dia, mudir dia memang bagus betul. Siapa main hantar dia terus ambil. Ada ayah duduk kat penjara, mak kahwin dengan lelaki lain, budak ni tertinggal dalam kampung kan. Orang pun tak larat nak tengok, tok penghulu rasa kesian tu pun main hantar kat sekolah. Ustaz boleh ambil tak ustaz? Nanti kami tolong bayar lah dengan ustaz. Bayar apa? Sebulan je. Lepas tu duduk bertahun-tahun tak bayar apa dah. Tapi tak apa tuan-tuan, mudir ni, bila kita pergi tempat tu tuan-tuan, kita tanya, kata ustaz, ni cara dia. Pergi ustaz, saya bukan nak main saja ni, nak bagi tiap-tiap bulan beras ke apa ke. Saya nak tanya, ada tak budak-budak tahfiz di sini, anak yatim ni, yang tak ada siapa tengok? Dia kata ada. Berapa belanja sekolah tahfiz ni? Dia kata sekolah apa semua ni tak apalah, ada orang dah. Dia kata nak bayar. Elektrik pun ada orang nak bayar, air pun ada orang bayar tiap-tiap bulan. Yang tak ada, ni belanja dia orang. Berapa? 180. Kalau itu saya ambil 2 orang. Tiap-tiap bulan saya masuk dekat ustaz 400 untuk 2 orang. Tuan-tuan nak pesan satu je. Nak pesan satu ni. Tuan-tuan kalau buat benda tu, tuan-tuan jangan tanya budak tu siapa.
Biar mudir tu dia tahu. Sebab kalau kita pergi cari muka hak comel. Saya dah pernah tengok dah. Ada muka hak bercalak budak macam ni tuan-tuan, tak ada siapa ambil dia sampai ke sudah pun. Baik tak usah tahu siapa dia. Budak tu kadang-kadang jadi orang tuan-tuan, masya-Allah, hebat. Banyak ustaz-ustaz yang terkenal hebat tuan-tuan, asalnya orang susah, tak ada siapa tengok pun hidup dia. Tapi jadi ustaz-ustaz yang hebat. Kerana ada orang macam kita lah yang duk bagi. Orang hak bagi tu pun dah mati habis dah. Tapi pahala mengalir tak? Macam anak kita tahfiz. Inilah antara beberapa cara kita atasi keburukan dengan membuat kebaikan. Mudah-mudahan tausiah mahsyar Arafah ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita, dan mudah-mudahan kita mengambil sungguh daripada pesan Allah dan juga pesan Nabi SAW kepada kita untuk kita dapat manfaat. Saya baca kembali hadisnya tuan-tuan supaya kita ambil ingat sungguh-sungguh. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Wattabi'is sayyi'atil hasanat tamhuha wa qaliqin nas biqulqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan buruk kamu dengan perbuatan baik. Nescaya yang baik itu akan menutup kejahatan, menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan ia memberi manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberi Allah keampunan seperti mana Allah mengampunkan para hamba yang dikasihinya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Allah kurnia pada kita kesihatan yang dapat kita manfaatkan. Kesihatan pada lahir dan batin, pada badan dan akal. Mudah-mudahan Tuhan kurnia pada kita keluarga yang bahagia, membahagiakan, suami dan isteri yang soleh, menjadi mak dan ayah yang berbakti, beroleh anak-anak yang mentaati. Mudah-mudahan Tuhan kurniakan kepada kita ahli qaryah yang cintakan rumah Allah dan gemar untuk beribadah di dalamnya. Mudah-mudahan Tuhan buka hati semua ahli qaryah di sini untuk mengimarahkan rumah Allah dengan sebaik-baik ibadah. Mudah-mudahan Tuhan beri kepada kita ukhuwah Islamiah yang kekal hingga dalam Jannatul Firdausnya nanti. Mudah-mudahan Tuhan anugerahkan kepada kita darjat yang tinggi di sisinya untuk dapat bersama dengan para nabi dan rasul di dalam syurga Firdausnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.